Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibil karim sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillah ma syaa Allah la yasuqul khair ila Allah ma syaa Allah. La yasrifu su'a ila Allah ma syaa Allah. Ma kana min ni'matin fa min Allahi ma syaa Allah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduk wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu wa abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal judham wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal judham wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal judham wa min sayyi'il asqam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT setelah sekian lama dapat kembali untuk kuliah di masjid kita ni, Masjid Taman Selasih. Dan hari ni kes melampau-lampau benar mati lebih kes hari ni kan. Allah Rabbi salli ala Muhammad. Allah musta'an. Mudah-mudahan Allah menjauhkan kita daripada penyakit-penyakit ni. Jadi 3 doa yang kita baca tadi ni jadikan amalan pada setiap hari. Nah, cuma satu aja, bila kita beramal dengan doa-doa ni, satu benda aja kita kena yakin. Yakin baru dia jadi. Tak yakin tak jadi. Nah, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi itu kena buat tiap-tiap hari, 3 kali pagi, 3 kali petang. Sahabat yang meriwayatkan hadis ni daripada Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, dia meriwayatkan, dia cerita siapa yang Nabi SAW sebut, siapa beramal dia baca 3 kali pagi, Allah akan jauhkan dia, dia tak akan terkena musibah sepanjang tu sampai malam. Dan dia baca pula pada sebelah malam dia, lepas asar tu 3 kali, dia tak akan terkena musibah sampai ke pagi dia. Ini janji Nabi SAW. Man, sallallahu alaihi wasallam. Tapi satu hari sahabat ni yang meriwayatkan hadis ni dia lumpuh. Satu hari dia lumpuh. Dia orang kecoh-kecoh lah orang kata. Hari itu hang sebut, hang baca hadis, siapa baca hadis ni, dia kalau dia baca 3 kali pagi, 3 kali petang, dia tak akan kena musibah. Tapi hang kena lumpuh ni. Itu. Lalu dia kata apa? Aku tidak berdusta atas nama Nabi, aku tidak juga berdusta atas nama Sayyidina Osman. Tapi pada hari aku terkena ni, hari tu aku lupa baca doa tu. Cerita dia. Jadi kita ni buat macam mana? Kita kena mujahadah, jaga. Takdir nak kena tu, na'udzubillah min dzalik kita sebut. Mudah-mudahan Allah menjauhkan kita dari sedemikian itu. Tapi usaha baca doa tu pada setiap kali. Dan bila kita sampai setempat macam tempat kita ni, kita pun tak tahu ni. Masalah lah ni tuan-tuan, COVID-19 ni kebanyakan daripada orang yang kena tu dia tak ada simptom, tak ada tanda. Tak ada tanda langsung. Sallallahu alaihi Muhammad sama macam Allahumma salli ala Muhammad, menteri agama gitu tu. Balik-balik daripada Sabah pergi test 2 kali negatif. Test yang ketiga tu baru positif. Dia dah test 2 kali dah dan dia tak ada simptom apa pun. Lepas tu test yang ketiga baru positif. Setelah berapa lama balik daripada Sabah. Cerita dia. Kita pun tak tahu ni. Itu celah-celah kita apa. Ramai daripada orang yang kena COVID-19 dia tak ada simptom, tak ada tanda, tak ada gejala.
Habis yang tahu tu macam mana? Bila ada seorang tu ada gejala, pergi check dia, lepas tu check balik siapa-siapa yang close contact dengan dia. Oh, berapa ramai daripada close contact dia yang tak ada gejala apa-apa tapi positif. Waktu kita takut tu, ni celah-celah kita mana kita tahu. Lepas tu bila kita pergi satu-satu tempat, kita baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kita baca tadi kan doa tu. Ya na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq tu baca. Pi sampai tak mana, kita sampai duduk malam ni kita dah baca ni sampai petang ni kita pun tak tahu apa yang tersembunyi kat dalam ni, kita pun tak tahu. Maka kita a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kita ramai-ramai kita baca na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Dulu-dulu kalau kita naik kereta dengan mak ayah kita apa semua berhenti tepi jalan. Jalan macam jalan Sungai Ulak tu. Dulu-dulu kan jalan Sungai Petani pun macam jalan Sungai Ulak tu juga. Dulu jalan Sungai Petani kan tak ada highway zaman tu. Ikut nak pergi Pulau Pinang kena ikut jalan Sungai Petani tu. Macam jalan Sungai Ulak ni lah, lagu tu. Pokok-pokok apa? Pokok getah macam tu. Ingat lagi kan Soleh Syahmat. Nak terkencing mana ada air nak tu. Mana berhenti tepi jalan celah-celah pokok getah tu. Orang tua-tua lu besar apa? Baca doa tu, jaga elok tu nak pergi kencing tu. Dia suruh kata apa? Ampun untuk nenek anak cucu tumpang kencing. Kan? Ampun untuk nenek anak cucu tumpang kencing dia kata. Selagi dia main bisik kat tepi telinga tu. Dia kata apa? Bila masa aku kahwin dengan Tok Ang, panggil aku nenek. Lepas tu patutnya baca apa? Patutnya baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Nabi sebut bila singgah satu tempat yang kita tak tahu apa yang tersembunyi dalam tempat tu, maka baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Tu amalkan pada setiap hari. Baik, hadis kita tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pada hari ini kita berada pada hadis yang ke-29. Hadis ke-29. Hari itu saya ingat kita berhenti separuh jalan, tapi dah lama sangat dah. Saya ingat kita ulang balik hadis ni. Kita mengambil iktibaran daripada hadis-hadis ni agak panjang. Hadis cerita tentang pintu-pintu kebajikan dan jalan hidayah. Dia panggil abwabul khair, pintu-pintu kebaikan. Nabi cerita tentang amalan-amalan yang jadi pintu segala kebaikan. Di belakang pintu ni segala jenis baik yang tuan-tuan nak semua ada belakang pintu ni. Nak masuk syurga, nak jauh pada neraka, nak anak soleh, nak jauh pada musibah, nak jauh pada penyakit. Tuan-tuan senarai je apa jenis baik yang tuan-tuan nak semua ada belakang pintu ni. Pintu ni nama pintu segala kebaikan. Nabi sebut abwabul khair, pintu segala kebaikan. Tuan-tuan nak dapat kebaikan tu, tuan buka pintu ni, tuan-tuan akan jumpa segala kebaikan-kebaikan tu. Tuan-tuan nak tahu apakah amalan tersebut, apakah pintu segala kebaikan tersebut? Tercatat dalam hadis ni, hadis ke-29, hadis yang dihimpunkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala dalam kitabnya Matan Arba'in Nawawiyah. An bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. An Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah akhbirni bi'amalin yadkhul jannah wa yuba'iduni 'anil nar. Faqala laqad sa'alta 'an 'azim wa innahu lasirun ala man yassarahu Allah taala alaihi ta'budullaha la tusyrik bihi syai'a wa tuqimas salah wa tu'tiz zakah wa tasuma ramadan wa tahujjal bait. Thumma qala ala adulluka ala abwabil khair as-sawmu junnah wa sadaqatu tudfi'ul khati'ata kama tudfi'ul ma'un nar wa salatul rajul fi jawfil lail. Thumma tala tatajafa junubuhum 'anil madaji' hatta balagha ya'malun. Thumma qala ala ukhbiruka bi ra'sil amri wa 'amudihi wa dhirwati sanamihi. Qultu bala ya Rasulullah. Qala ra'sul amri al-islam wa 'amuduhu as-salah wa zirwatu sanamihi al-jihad. Thumma qala ala ukhbiruka bimilaki dhalika kulli. Faqultu bala ya Rasulullah. Fa akhadha bilisani faqala kuffa alayka hadha. Qultu ya Nabi Allah wa inna lamu'akhaduna bima natakallamu bih. Faqala thakilatka ummuka wa hal yakubun nasu finnar ala wujuhim aw qala ala manakhirihim illa khasaidul sinatihim. Rawahu Tirmizi. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Daripada Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu katanya, dia bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, beritahukan kepadaku amalan yang akan mendekatkan aku, memasukkan aku ke dalam syurga dan akan menjauhkan aku daripada neraka. Ni Muaz bin Jabal tanya, ya Rasulullah, bagi tahu saya amalan yang boleh bagi masuk, mudah aku masuk syurga, dekatkan aku masuk syurga, jauh aku daripada neraka. Lalu apa Nabi SAW sebut? Part ni yang merisaukan kita. Nabi SAW kata apa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, laqad sa'alta an azim wa innahu la yasirun ala ma yasallahu ta'ala alaih. Benda yang kamu tanya ni besar sangat wahai Muaz. Benda yang nak masuk syurga, jauh daripada neraka ni, benda yang kamu laqad sa'alta an azim, benda kamu tanya ni besar sangat. Tapi Nabi kata apa? Allahumma salli alaihi wa innahu la yasirun ala man yarasullahu ta'ala alaih. Namun Allah akan permudahkan kepada siapa yang Allah nak permudahkan ke atasnya. Maksud dia, faham lagu mana? Besar lagu mana pun, berat lagu mana pun amalan tu, kalau Allah nak permudah bagi seorang tu, Allah mudah kat dia. Mafhum mukhalafah daripada dia. Kalau Allah nak bagi payah, ringan lagu mana pun, payah kat dia. Faham tak ni? Ni yang Nabi SAW sebut. Lalu Nabi SAW sambung, ta'budallaha la tusyrik bihi syai'a. Amalan pertama dia apa ni? Kamu beribadat kepada Allah dengan kamu tidak mensyirikkan Allah dengan segala sesuatu. Wa tuqimus salah, dan kamu mendirikan sembahyang. Wa tu'tiz zakah, kamu mengeluarkan zakat. Wa tasuma Ramadan, kamu berpuasa dalam bulan Ramadan. Hujjul bait, dan kamu melaksanakan ibadat haji. Yang ni foundation dia, tapak dia. Nak masuk syurga, nak jauh pada neraka, tapak asas yang ni tak boleh goyah. 5 benda ni: ibadat pada Allah, tanpa mensyirikkan Allah, sembahyang, puasa, zakat, haji. Halah, selesai. Nabi sambung, thumma qala, Nabi berkata lagi, ala adulluka ala abwabil khair, mau tak aku ceritakan kepada kamu pintu segala kebaikan. Yang ni ekstra. Yang ni ekstra. Mau tak aku ceritakan kepada kamu pintu segala kebaikan? Maksud kata, semua kebaikan yang kamu nak ni ada belakang pintu ni, macam kita sebut awal tadi ni. Lalu berkata Muaz bin Jabal, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi SAW pun berkata, as-sawmu junnah. Pertama, puasa itu perisai. Yang kedua, was-sadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'un nar. Dan sedekah itu akan memadamkan dosa-dosa sebagaimana air memadam api. Was-salatu rajul fi jawfil lail. Yang ketiga, solatnya seorang laki-laki pada sebahagian daripada malam-malamnya. Thumma tala, kemudian Nabi SAW pun membaca, tatajafa junubuhum anil madaji'. Nabi SAW pun baca tatajafa junubuhum anil madaji', sehinggalah ya'malun. Sebahagian daripada ayat, salah satu daripada ayat surah apa? Surah apa? Surah Sajadah. Yang maksud dia apa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli macam mana? Mereka yang menjauhkan ni rusuk-rusuk mereka ni daripada tempat tidur mereka. Tatajafaju, mereka merenggangkan rusuk-rusuk mereka ni daripada tempat-tempat tidur mereka. Sedang mereka berdoa kepada Tuhannya khaufan wa tama'a, dengan rasa takut dan rasa harap. Dan tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'un rabbahum khaufa
wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka menafkahkan sebahagian daripada rezeki yang kami berikan kepada mereka. Sampai habis Nabi SAW baca ayat surah As-Sajdah ayat 16 hingga 17. Kemudian Nabi SAW pun sambung. Nabi kata, kemudian mahukah kamu aku tunjukkan kepala bagi segala urusan itu, tiang-tiang dan puncaknya. Nabi cerita tentang nak masuk syurga, jauh neraka, pintu segala kebaikan. Dia kata, mau tak aku tunjuk kepala dia apa dia, tiang-tiang dia apa dia, puncak dia apa? Lalu aku berkata, bala ya Rasulullah, bahkan aku nak tahu ya Rasulullah. Lalu Nabi SAW sebut, kepala bagi segala urusan itu ialah solat. Tiang-tiangnya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli kepala bagi segala urusan itu ialah Islam. Tiang-tiangnya adalah solat, dan puncaknya adalah jihad. Kemudian Nabi SAW sambung lagi, mau tak aku kabarkan kepada kamu tiang sendi bagi semuanya itu, kuncinya bagi semua itu, intipatinya daripada segala itu. Cerita masuk syurga, jauh pada neraka, pintu segala kebaikan, tiang, puncak, semua cerita. Mau tak aku cerita kunci dia apa, intipati dia apa, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sendi dia apa? Lalu aku menjawab, bala tentu ya Rasulullah. Lalu Nabi SAW pun memegang lidahnya sambil berkata, salli ala sayyidina Muhammad, tahanlah ini ke atas dirimu. Aku bertanya, ya Nabi Allah, adakah kami akan dihukum atas apa yang kami bicarakan? Jawab baginda Nabi SAW, telah kehilangan ibumu akan dikau. Adakah tidak manusia diseret ke dalam api neraka dengan muka mereka ke bawah? Atau Rasulullah SAW menyebutkan atas hidung-hidung mereka itu, kecuali lantaran daripada amalan-amalan lidah mereka, yakni perkataan-perkataan mereka. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Baik, nah mari kita tengok apa yang Nabi SAW sebut daripada hadis yang panjang ini. Yang pertamanya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kesungguhan Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu dalam mengambil berat akan amalan-amalan saleh yang akan memasukkan dia ke dalam syurga. Ini kelebihan para sahabat. Sahabat ni sangat bersungguh untuk masuk syurga. Waktu dia tanya apa? Rasulullah, ceritakan kepada aku amalan yang akan masuk ke syurga, jauh neraka. Tanya tu bukan tanya saja, tanya tu sebab nak buat. Tanya tu sungguh-sungguh, tanya tu sebab nak buat. Sebab ada orang tanya bukan sebab nak buat, dia tanya sebab tak mau buat. Macam siapa? Macam Bani Israel yang tanya pasal lembu tu, kan? Dia pergi bunuh seorang dekat kampung sebelah. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, depa bunuh, depa tak mau tunjuk kata depa yang bunuh, depa pergi letak orang yang mati tu di depan kota pintu sebelah tu, di depan pintu kota sebelah tu, menunjukkan bahawa seolah-olah macam orang dalam kota tu sendiri yang bunuh depa kat sini. Lalu subhanallah, dalam nak cari siapa pembunuh tersebut, Allah perintah untuk depa pergi sembelih lembu. Depa tak mau sembelih lembu tu, sekali terbocoklah rahsia depa ni. Jadi depa tanya kat Nabi Musa, wahai Musa, lembu tu lembu apa, jantan ke betina? Lepas tu tanya pula warna apa. Lepas tu tanya pula ada tanduk ke tak ada tanduk ke. Akhir tak tanya tu dengan tujuan, dengan harapan sekali Nabi Musa kata apa? Payah tak payahlah. Ada tak kita panggil orang tu? Ni ustaz ni, saya masuk ni dekat sini, halal ke haram ni? Ustaz tu kata apa? Haram. Payah ustaz ni, cari ustaz lain pula. Ustaz ni kalau saya nak masuk ni boleh tak boleh ni? Ustaz ni kata tak boleh tu syubhah. Ustaz ni pun tak boleh pakai, cari ustaz lain pula. Dia duduk tanya-tanya tu pasal apa? Tu tak faham saya duduk abang apa ni. Dia tanya sebab dia tak mau buat. Kalau dia nak buat, dia tanya ustaz tu kata tak boleh lah, selesai lah. Duduk tanya lagi tu. Tanya lagi pasal apa? Pasal tak mau buat. Ni tanya Muaz bin Jabal ni, tanya sungguh-sungguh nak buat. Ustaz, barang hilang Ustaz. Barang hilang. Lepas tu soalan saya apa ni, macam apa amalan supaya dapat balik cari barang tu? Bacalah surah-surah ni. Baca surah Luqman ayat 16. Lepas tu berapa lama tanya, dapat tak balik barang tu? Tak dapat Ustaz. Tak dapat pun Ustaz. Lepas tu amal tak apa doa yang saya ajak tu ni? Doa pun Ustaz. Bila dapat? Baik tanya-tanya. Faham ni? Kalau rasa tak mau buat, baik tanya-tanya. Ustaz, apa amalan Ustaz yang boleh ni sekali menjauhkan kita ni daripada wabak-wabak ni Ustaz? Nabi kata apa? Nabi baca bismillahilladzi la yadhurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wasmiul alim. Suruh baca. Saya sebut. Lepas tu
Baca tak? Tak baca pun. Pasal apa tak baca? Tengok ustaz, tengok haji baca, tengok malam. Baik, tak tanya. Tanya dengan sungguh-sungguh, tanya nak buat ni. Faham ni? Tu salli ala sayyidina Muhammad. Jadi yang kedua, amalan adalah sebab dimasukkan ke dalam syurga. Kita nak masuk syurga mesti ada amalan-amalan dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ini ditunjukkan oleh kata-kata Muaz radhiyallahu anhu. Dia kata, akhbirni bi amalin yadkhul jannah. Beritahukan kepadaku amalan yang akan memasukkan aku ke dalam syurga. Allahumma salli ala Muhammad. Maka makna hadis ini ialah bahawa semata-mata amalan tidak akan menyebabkan seseorang itu berhak masuk syurga, lantaran sesungguhnya tidak satu amalan tersebut mestilah diiringi dengan penerimaan amalan itu oleh Allah. Penerimaan amalan ini semata-mata bergantung kepada rahmat dan kurniaan Allah ke atas hamba-hambanya. Tadi awal-awal Nabi SAW cerita apa hadis tu? Cerita amalan apa yang boleh masuk dia kepada syurga. Yang pertama, buat ibadat, jangan syirik pada Allah. Yang kedua, puasa, sembahyang, sembahyang, puasa, zakat, haji. Kemudian cerita tentang apa semua. Last sekali Nabi cerita apa? Nabi pegang apa? Lidah dia. Pasal apa pegang lidah dia? Pasal tang lidah ni lah kadang-kadang menyebab habis semua amalan kita tertolak. Betul ni? Semayang, puasa, elok semua, buat cantik, mengumpat orang. Saya tengok, Allah Rabbi, tadi ada dalam grup, duduk dalam grup bagi-bagi tadi. Kita ni rasa macam, oh ya Allah, kata bahasa dekat Menteri Agama tu bahasa sangat kesat. Kan? Kadang-kadang kita nak kata pun kita patut-patut kata lah. Kadang-kadang tak setuju dengan kita ke apa ke, bukan geng kita ke, geng lain ke apa semua. Tapi tuan-tuan nilai akhlak dia lagu mana? Kan? Nak kita nak kata nak sebut tu orang macam tak gamak kot nak sebut, nak letak dia macam tu. Kata apa ni, padan muka hang sendiri yang hang buat. Saya nak sebut bahasa pun saya pun tak gamak. Bahasa yang ditulis kat dalam guru. Pasal apa kata semua macam tu? Benci. Hang punya pasal apa? Tuan-tuan Allah Muhammad SAW. Banding akhlak kita dengan dia pun kita ni. Tak ada pasal jumpa kan. Tengok perangai dia kan. Allah Muhammad SAW. Kadang-kadang bukan takdir Allah nak bagi ujian dan sebagainya. Allahumma salli mana. Jadi kadang-kadang bahasa kita di dalam perkataan kita menyebabkan habis pahala-pahala kita dipadamkan oleh Allah. Nabi cerita tentang orang muflis kan. Allahumma salli mana. Atadruna man muflis? Kamu kenal tak? Kamu tahu tak siapa orang muflis, kata Nabi SAW. Sahabat kata, al-muflisu, orang muflis tu di kalangan kami ni adalah orang yang tidak ada dinar, tak ada dirham, tak ada mata', tak ada harta benda. Itu orang muflis kalangan kami. Nabi kata tak. Orang muflis di sisi Allah ialah orang yang pergi depan Allah bawa pahala puasa, bawa pahala zakat, bawa pahala sedekah, bawa pahala haji dia. Tapi subhanallah, tuan-tuan, dia zalim kat orang, dia mengumpat orang, dia fitnah orang. Akhirnya dia jumpa dengan orang tu, habis pahala-pahala dia semua dia bagi kat orang tu. Habis. Dah habis pahala dia, dosa orang tu pula dia ambil. Ini orang muflis kat akhirat, kata Nabi SAW. Jadi ini yang kita duduk semayang ni yang kita duduk buat ibadat tiap-tiap hari ni, mustahil tak pergi depan Allah semayang ada pahala tak ada. Ni yang kita duduk buat ibadat ni, kita duduk dalam majlis ilmu ni, ya Allah duduk limpah pahala ni, tak berhenti-berhenti ni. Ya Allah duduk ampuh segala dosa ni. Yang kita pagi tadi bangkit qiyamul lail 2 rakaat ni, yang semalam kita buat witir, yang sagi kita nak buat witir ni, mustahil tak pergi depan Allah. Pahala sembahyang ada, pahala tak ada. Yang itu puasa 30 hari ni, Ramadan hari tu ni, mustahil tak pergi depan Allah. Puasa ada tapi pahala tak ada. Mustahil tak? Tak mustahil. Ada tak mengatakan orang? Ada tak kita sebut satu benda kat orang yang kita tak tahu benda tu betul ataupun salah? Yang kita share dalam Facebook kita, yang kita share dalam WhatsApp kita, sebab dia bukan geng kita, sebab dia bendera lain. Ada tak? Boleh jadi tak benda tu pergi kat dia nanti ni? Dia buat salah dia dengan Allah, tuan-tuan. Kita duk bercakap sama-sama kita ni, kita bercakap sama kita yang tak ada manfaat kat dia, mengumpat. Buat apa?
Ya Allah Rabbi tuan-tuan. Jadi nak cerita dalam bab amalan yang boleh menyebabkan masuk syurga, bukan sekadar amalan, penerimaan itu pun menjadi kunci supaya supaya kita boleh masuk syurga Allah. Boleh jadi amalan banyak tapi Allah tak terima. Ingatlah 5 syarat amalan kita buat dan amalan diterima oleh Allah. 5 syaratnya. Ada 5 keadaannya. Amalan kita buat salih alaihi Muhammad sama ada diterima oleh Allah ataupun tidak. Jadi manfaat ataupun tidak. Yang pertama, amalannya sah dan amalannya diterima. Dia buat satu amalan dia sah, amalan diterima. Yang ni yang kita nak tiap hari kita buat. Yang kedua, amalannya sah tapi amalannya tidak diterima. Pasal apa amalan sah tapi tak terima? Sebab dalam amalan tersebut ada riya, ada ujub, ada takabur, ada sum'ah. Dia panggil syirik khafi. Yang ketiga, amalannya sah, amalannya dah diterima tapi dipadamkan oleh Allah. Pasal apa padam? Ungkit 5 tahun 6 tahun dia buat amalan pahala berlambat-lambat dah. Main lagu mana tak tahu, tak puas hati apa, ungkit balik. Tu aku bagi tu aku yang buat lah. Tu akulah tu. Tu kalau aku tak buat tu tak dapat tu. Habis Allah padam pahala dia daripada awal itu sampai habis langsung, apa pun tak ada. Bukan setakat tu, Allah tak mau pandang pula di akhirat. Ini orang yang mengungkit pemberian. Yang keempat, amalannya sah, amalannya dah diterima tapi diagihkan kepada orang nanti di yaumul qiyamah. Sebab apa? Mengumpat fitnah, tuan-tuan, mengadu domba, salih ala Sayyidina Muhammad, buat zalim kat orang. Habis pahala-pahala semua pekat-pekat bagi kau ambil. Allah Rabbi, ini bagi orang muflis. Yang kelima, amalannya tidak sah, amalannya tidak diterima lah. Habislah. Tuan-tuan, sudahlah banyak-banyak amalan kita buat ni. Tuan-tuan agak-agak duduk tengah mana? Confident level kita ni tengah mana? Ni. Allahumma salli alaihi. Tu lagi nak cerita, kata Ibn Qayyim, orang yang Allah masukkan dalam hatinya bahagia ni apa dia? Ialah antara dia ialah makin bertambah amalannya, makin bertambah takut dan bertambah berhati-hati. Nak cerita orang yang Allah masukkan bahagia dalam hati ni apa? Lagi banyak amal dia lagi rasa takut. Takut apa? Takut amal Allah tak pandang. Takut amal Allah tak terima. Bila dia takut amal dia tak terima, dia jadi lagu mana? Dia jadi berhati-hati. Hati-hati lagu mana? Sembahyang aku ni ada riak dah ni. Ibadat aku ni ada ujub dah ni. Ibadat aku ni takut ada takabur ni. Kalau takabur ni nak kena buang ni, jangan ada riak ni. Dia jadi hati-hati. Ni nak bercakap pasal orang ni, ni nak sebut tentang orang ni betul ke salah ni? Ni kalau ku hantar lagi entah salah lagi lagu mana. Dia jadi orang berhati-hati. Ni orang yang Allah masukkan dalam hati dia bahagia. Wah ni, salih ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, jadi amalan bukan sekadar amalan saja yang menyebabkan seorang masuk dalam syurga, tetapi penerimaan daripada amalan juga menjadi penentu orang itu selamat hingga ke syurga ataupun tidak. Boleh faham tak? Sebab tu last Nabi pegang lidah dia. Cerita amalan semua hebat-hebat, pasak ilmu apa semua, pokok apa ni, tiang dia, puncak dia, semualah Nabi SAW cerita. Nabi kata, "Mau tak kunci dia apa? Kunci dia. Kunci dia lidah dia." Tang ni. Selagi yang ni habis semua atas tak ada apa. Allah Rabbi, tuan, dengar ni kita jadi risau, jadi takut. Baik, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kemudian yang berikutnya Nabi SAW kata apa? Nabi kata, laqad sa'alta an azim. Benda yang kamu tanya ni besar sangat. Namun Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Nabi kata apa? Wa innahu la yasirun ala man yarsullahu ta'ala alaih. Tapi Allah akan permudahkan kepada siapa yang Allah nak permudahkan untuknya. Ini namanya taufik. Taufik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mengerjakan amal soleh di dalam dunia ini adalah dalam genggaman Allah. Siapa yang nak dipermudahkan oleh Allah, maka dia akan memperoleh petunjuk lalu mengerjakan amalan tersebut. Sebaliknya, barang siapa yang tidak dipermudahkan oleh Allah, dia akan sesat dan tidak akan dapat untuk melakukan amalan-amalan tersebut. Faham tak ni? Tentang mayang duha tak ini? Mayang? Siapa semayang? Alhamdulillah. Ada orang lapang tapi tak boleh semayang. Ada kawan kita duduk satu tempat kerja kita, dia ni kalut lebih daripada kita, kerja punya banyak, dia bos kita lagi. Tanya dia, baca Quran hari ni? Baca?
Dapat baca banyak mana? Satu muka surat, alhamdulillah dapat. Ya, aku dah 2 ayat pun tak boleh baca. Pasal apa? Hang main tahajud malam. Ya? Berapa rakaat? Dapatlah 4 rakaat, alhamdulillah. Aku tahajud tak pernah dapat. Hang sembahyang duha tadi, sembahyang. Bila masa hang sembahyang duha? Ada tadi waktu sembahyang. Aku nak celah mana duha pun tak sempat buat. Tuan-tuan, maksud dia apa? Allah pemudah kat dia. Allah menyulitkan untuk kita. Tu kita takut kan. Sallallahu alaihi Muhammad. Ulama kata apa? Dia antara Allah mula berpaling daripada seorang. Allah mula palingkan seorang itu daripada pandangan daripada Allah akan sibukkan dia dengan perkara yang tak ada manfaat untuk dia. Dia sibuk apa tak? Saat-saat dia kalut tu, saat-saat dia kalut ni, lah waktu duha lepas dah masuk zuhur dah. Saya kalut. Lah tak ada nak mayang sunat dah. Allahu akbar mayang zuhur dah. Salih ala Muhammad. Sekali tu tak sempat nak baca Quran. Tak sempat. Takut Allah bagi susah kat dia. Tuan-tuan jangan main-main benda-benda macam ni. Memang Allah pemudah. Allahumma salli ala Muhammad. Tuan tengok selawat sudahlah selawat. Tuan-tuan punya besar ganjaran selawat ni Allah bagi. Susah nak selawat? Senang ya tuan-tuan. Allahumma salli ala Muhammad, paling kurang azam malas ingat nak sebut. Allahumma salli ala Muhammad. Tapi gamak kan nak panggil Muhammad, nak panggil Nabi SAW dengan nama Muhammad saja, kita panggil lah Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, paling kurang. Apa ganjaran selawat ni? Selawat ni tuan-tuan hebatlah. Selawat ni subhanallah. Ada tak amalan yang Allah kata dia buat dulu kemudian baru dia suruh orang buat? Tak ada melainkan selawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah kata dia selawat lu, para malaikat selawat lu, baru dia suruh wahai orang beriman selawat dan salamlah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selawat tuan-tuan, hebat tak? Hebat tuan-tuan. Kita selawat sekali, Allah selawat kita 10 kali. Kita ni saja ada orang nak sebut-sebut nama kita. Kok-koklah bangkit pagi-pagi nama Guru Yahya. Dulu. Zaman dulu boleh ya. Berkat, selamat. Dan ingat contoh tu. Bangkit zikir sebut nama kita tuan-tuan. Tak patut kita ni dosa berlambak. Nak minta orang tolong doa kat kita pun rasa macam nak jumpa Tok Guru, Syekh tolong saya doa kat saya. Kita minta Syekh tolong doa kita pun rasa macam ya Allah aku ni banyaknya dosa. Kadang-kadang Tok Guru mai tempat kita ni tuan-tuan, orang boleh mai salam Tok Guru lah, Tok Guru tegur dia lah, Tok Guru. Kita nak pi majlis Tok Guru pun hari tu tak boleh nak pi. Duk rasa macam pasal apa lah Allah duk jauhkan aku daripada Tok Guru ni, pasal apa Allah duk jauhkan aku daripada alim ulama ni. Tengok. Ulama senaraikan tuan-tuan, di antara tanda seseorang itu dia tenggelam dalam dosa. Bila dia buat dosa, apa yang akan kesan pada dosa kat dia? Ialah Allah akan menjauhkan orang baik-baik daripada dia. Tuan-tuan, Ustaz Syamad. Ustaz, tolong Ustaz main majlis saya Ustaz. Apa ni hari ni kami buat kenduri ni. Ustaz buat kenduri kahwin anak saya. Ustaz main lah. Minta maaf lah saya tak boleh main, saya ada program kat ni. Oh tak apa Ustaz, tak apa saya telefon Ustaz. Ustaz tolong Ustaz ni saya ada majlis kenduri ni. Jemputlah Ustaz main. Minta maaf lah saya hari ni ada program. Semua ustaz semua sibuk hari kita kenduri tu. Boleh tak kalau Allah nak lapangkan semua orang untuk main majlis kita tu? Boleh. Tapi semua orang sibuk kan. Pasal apa? Muhasabah diri. Aku dosa apa aku buat ni? Allah duk jauh-jauh orang baik-baik pada aku ni. Dan aku dosa. Faham ni? Tambah Allah nak sebut-sebut nama kita. Allah, kita tahu punya dosa kita banyak. Tapi tuan-tuan selawat dekat Nabi SAW, tuan-tuan, Allah selawat kat kita. Allah selawat kat kita. Ulama sebut bila sebut Allah berselawat dengan maksud Allah melimpahkan rahmat kat kita. Malaikat selawat kat kita. Bila malaikat selawat kita dengan maksud malaikat mendoakan kita. Tuan-tuan, hebat tak selawat ni? Hebat tuan-tuan. Tapi nak cerita kita ni nak selawat pun tak boleh. Padahal paling mudah punya amalan selawat. Bukan nak kena pergi ambil wuduk, bukan nak kena pergi menghadap kiblat, bukan nak kena buka rehal, bukan nak kena hampak sejadah, sambil berjalan pun boleh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi nak cerita teruknya kita, orang suruh kita selawat pun kita tak boleh selawat lagi. Orang suruh selawat ni, tak bila orang suruh selawat. Bila orang sebut nama Nabi SAW kita kena selawat.
Tu pun tak selawat. Nak cerita teruknya kita ni tuan-tuan. Allah, saya takut ni ya, saya takut ni ya. Takut apa ni? Allah, bila Nabi SAW kata apa? Nabi SAW kata laqad sa'alta an azim wa innahu la yasirun ala ma yasallahu ta'ala alaih. Allah akan permudahkan kepada siapa yang Allah nak bagi kebaikan tu kat dia. Allah mudah. Lepas tu ada orang tu Allah lapang masa dia, banyak amalan dia boleh buat, Allah cemburu kita. Pasal apa? Pi tak mana pun Tok Guru, pi tak mana pun ada Tok Guru pi jumpa dia, Allah Rabbi tuan-tuan, Tok Guru mai ziarah dia. Dan saya cuma nampak jalan kebaikan kat dia tu melimpah-limpah aja. Kita ni macam Allah duk jauh. Hari ni duha tak dapat, pasal apa tah, kalu apa tah. Hari ni Quran tak ada baca, ya Allah kalu apa tah. Istighfar pun tak ada, ya Allah kalu apa tah. Apa duk kalut-kalut sangat ni? Kalut-kalut apa ni? Tak tahu. Takut Allah duk bagi ketat tu hari tu kat kita. Allah tak mau bagi kebaikan. Nama dia taufik. Taufik ni apa? Ibnu Athaillah kata apa? Yang pertama, Allah bagi jalan kebaikan mudah kat dia. Dia nak buat kebaikan mudah aja kat dia. Ada aja lapang aja kebaikan dia. Teringat nama yang Allah, lapang. Teringat baca Quran, lapang. Teringat istighfar, lapang. Teringat selawat, lapang. Oh, hebat sonok. Dia nak sambut tak sambut je. Allah buka dah taufik tu kat dia. Jaga pukul 4 pagi, 4.30 pagi jaga. Tu Allah berkejut tu, bangkit jaga. Nak buat apa? Doa lah. Waktu tu paling tidak bangkit 2 rakaat sembahyang. Tak ada pun angkat tangan doa. Waktu makbul doa. Dia bangkit buat apa? Pergi kencing tidak balik. Ni. Salih ala Syekh Muhammad. Nak bini terkejut dia jaga. Bini pun bangkit juga. Dua-dua pergi kencing tidak balik. Cerita. Tak apa, saya kejut abang pukul 5.30 kita bangkit sama-sama subuh tu gini. Tuan-tuan telajak subuh, dua-dua orang telajak subuh. Pukul 6.30 pun bangkit. Allahu Rabbi tuan-tuan. Astaghfirullahalazim. Yang kedua, Allah tak izin dia boleh buat maksiat. Itu pun taufik. Ada aja halangan-halangan dia nak buat maksiat. Dia teringin nak buat maksiat. Nah, manusia. Nah, ada nafsu. Soalnya ada syaitan duk bisik dia. Teringin nak buat maksiat, tapi Allah duk halang daripada buat maksiat. Nak tengok sagi sat internet tak ada. Nak tengok sagi telefon hang. Nak forward sagi tak lepas happy. Ada je benda. Tak, Allah tak mau bagi dia buat maksiat tu. Bila telefon dia hang, tak dia buat apa? Dia pergi ke dia mama minta internet. Ni mama internet apa? Subhanallah. Nak juga Allah bagi ya. Soalnya Muhammad. Yang ketiga apa ni? Dia rasa rendah diri dia. Ini pun rasa. Ini taufik dia panggil. Dia berasa dirinya serba dhaif. Dia tengok orang semua bagus pada dia. Sebaliknya, dia berasa dia hebat pada orang lain semua. Itu bukan taufik. Lagi tuan-tuan, lagi mengaji rasa makin tak erti. Lagi mengaji lagi rasa makin bodoh. Lagi mengaji lagi rasa macam apa ni? Semua orang pandai, aku juga tak erti. Lagi mengaji lagi rasa semua orang amalan hebat, aku tak ada apa-apa. Ini taufik. Ini rasa benda Allah bagi dalam dada. Maka tuan-tuan, beruntunglah kepada orang yang Allah berikan taufik, dan setiap taufik Allah bagi sambut. Baik tuan-tuan. Jadi kemudian Nabi SAW pun sebut tentang 5 rukun Islam. Cara nak masuk syurga jauh neraka ni, jaga 5 rukun Islam ni dulu. Kita nak berhenti azan ke? Kan nak turun ya cikgu? Turun ya. 5. Yang ni basic dia, tapak dia. Yang ni kena jaga, tak boleh buang. Tak boleh longgak tau ni. Selesai tapak dia ni, Nabi kata pula, mau tak aku ceritakan kepada kamu pintu segala kebaikan. Selepas kita selesai yang 5 benda tadi ni, apakah pintu segala kebaikan? Yang pertama pintu segala kebaikan ni tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kata Nabi, as-sawmu junnah, puasa itu perisai. Apa maksud puasa itu perisai? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kata ulama, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maksud puasa di sini ialah puasa sunat, bukan puasa Ramadan, sebab puasa Ramadan dah disebutkan di awal tadi ni. Ini cerita puasa sunat. Tuan-tuan nak segala pintu kebaikan, tuan-tuan kena belajar untuk berpuasa sunat. Apa maksud perisai? Perisai ni ada 2 kata ulama. Yang pertama, perisai waktu hidup di dunia. Yang kedua, perisai nanti di akhirat. Apakah perisai waktu hidup di dunia? Perisai daripada dia melakukan kemaksiatan dalam hidup. Bila dia puasa, dia tak teringin nak buat maksiat. Jadi perisai lah.
Nah, sebab tu kalau orang yang tak mampu untuk berkahwin, nah, dia tak ada kemampuan untuk kahwin, dia punya keinginan untuk berkahwin, Nabi suruh buat apa? Puasa. Sebab puasa mematahkan syahwat. Nah, sallallahu alaihi Muhammad. Ada orang nak mencuri. Hari tu puasa. Ni sallallahu alaihi Muhammad. Nak pergi mencuri tapi puasa hari ni tak dicuri. Pasal apa? Puasa je pasal. Kalau orang tuan-tuan, puasa ni bukan senang nak buat lah. Ada satu pintu nama Ar-Rayyan. Betul kan? Pintu Ar-Rayyan. Buh nama cucu buh nama Rayyan. Panggil Rayyan. Oh, macam nak terus panggil. Tu nama pintu syurga. Tuan-tuan, Allah Nabi inna fil jannah, sungguhnya dalam syurga, Nabi kata, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, ada satu pintu, kata Nabi SAW, nama dia Ar-Rayyan pintu. Nabi sebut inna fil jannah, di dalam syurga tu ada pintu nama Ar-Rayyan. Ulama kata apa? Pintu Ar-Rayyan ni bukan semata pintu syurga, tetapi dia pintu yang duduk dalam syurga. Orang yang disebut sebagai yang dapat masuk pintu Ar-Rayyan ni dikhaskan hanya kepada orang-orang yang berpuasa. Lalu Allah panggil, aina saimun, mana orang puasa? Semua orang puasa bangkit. Lalu dimasukkan, mereka masuk ke dalam pintu Ar-Rayyan tu, tak ada berbaki seorang pun. Habis orang puasa masuk dalam pintu tu, lalu pintu tu pun ditutup. Lalu kata ulama, pintu tu Nabi sebut inna fil jannah, sungguhnya dalam syurga. Maka orang yang berpuasa ni, dia dapat kenikmatan atas kenikmatan. Dia dah duduk dalam syurga, dia dah dapat nikmat syurga dah. Dalam nikmat syurga tu dia dapat satu lagi nikmat khas, pintu Allah bagi dalam syurga nama Ar-Rayyan kepada orang puasa. Tapi bukan senang nak puasa, tuan-tuan. Bab puasa kita merespek orang perempuan. Orang perempuan mantera bab macam ni. Rajin puasa sunat. Tiap ni, hampa orang lelaki balok lihat kali aku kali. Mau cari pasal tak nak puasa memang balok lah, tuan-tuan, cerita sungguh-sungguh. Tiap ni bini kata apa? Abang jom puasa esok. InsyaAllah. Bunyi insyaAllah pun tak mahu. Bila dia sebut insyaAllah kat bini dia, lepas tu kepala duduk fikir, apalah aku nak pergi alasan esok tak mahu puasa ni, apalah. Oh, ada orang nak jumpa esok. Bini kejut-kejut, bangkit esok. Itulah memang nak puasa hari ni, tapi itulah ada janji dengan orang pukul 8, pukul 9 nak jumpa. Dia ada aja. Ni kalau dia boleh puasa siang tu pun duk tunggu orang ajak makan dia. Ada kawan buat nampak teruk kan, nampak hari ni pasal apa ni? Puasa. Itulah aku ingat nak ajak hang makan. Jom pergi makan. Bukan puasa ke? Tak apa, menerima jemputan lebih afdal ya daripada puasa sunat. Berkeluar fatwa selalu. Cari pasal kita orang lelaki-lelaki ni. Sebab tu puasa, siapa boleh istiqamah puasa, tuan-tuan, Allah bagi dia kelebihan yang sangat hebat. Sebab nak cerita, nak puasa bukan senang. Nak puasa bukan senang. Ada orang lelaki-lelaki jenis puasa tak berhenti ni, tuan-tuan, saya memang respect merespek. Subhanallah, patut Allah bagi kelebihan kepada orang yang rajin puasa ni. Kelebihan dia, sallallahu alaihi wasallam, satu pintu nama Ar-Rayyan. Dia dapat kenikmatan atas kenikmatan yang Allah akan bagi kepada dia. Jadi tuan-tuan, yang pertama dia panggil Allah Muhammad, puasa ni perisai daripada dia melakukan kemaksiatan. Yang kedua, perisai daripada api neraka. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang kedua, Nabi kata pintu segala kebaikan ni apa? Pintu segala kebaikan, Nabi kata apa? Was-sadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'un nar. Sedekah itu akan memadamkan dosa sebagaimana air padam api. Yang dimaksudkan dengan sedekah ini ialah selain daripada zakat, sebab zakat telah disebutkan di awal tadi oleh Nabi SAW. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Adapun dosa-dosa yang akan dipadamkan oleh sedekah sehingga tidak terbekas lagi kesan-kesannya ialah dosa-dosa kecil yang berkaitan dengan hak-hak Allah. Justru dosa-dosa besar tidak akan dihapuskan melainkan dengan taubat nasuha. Manakala dosa-dosa yang berkaitan dengan hak sesama manusia tidak pula akan dihapuskan kecuali dengan keredaan dan kemaafan mereka.
Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah hadis, inna sadaqata litudfi'ul ghadabar rabbi wa tadfa'u maitatassu. Sungguhnya sallallahu alaihi wasallam Muhammad, sedekah itu memadamkan kemurkaan Allah dan menolak kematian dalam keadaan yang buruk, su'ul khatimah. Tuan-tuan, sedekah, kelebihan sedekah yang pertama, tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad, Allah akan padamkan dosa-dosa. Tuan-tuan rasa tuan-tuan dosa banyak, tuan-tuan sedekah. Sedekah akan padam dosa. Dosa apa ni? Dosa kecil. Dosa kecil. Dosa besar kena taubat nasuha. Dosa yang berkait dengan manusia yang lain kena selesai dengan manusia yang lain. Selagi tak selesai, selagi tu tak selesai. Nah, ni cerita apa dosa kecil? Dosa tadi sampai duk naik motor, duk jeling siapa ke? Ni dosa tadi saya tengok cerita, tengok orang tu tak pakai tudung lah, cerita apa ni, macam-macam dosa kecil yang kita buat tiap-tiap hari ni. Sambil nak main masjid tadi pun ada dosa. Faham ni? Ni sedekah, banyakkan sedekah padam dosa. Yang kedua, tuan-tuan, subhanallah, ni yang kita nak. Baru ni ada seorang dekat Shah Alam turun, dengar bunyi azan subuh, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Senyap. Lepas tu orang duduk pasal apa tiba-tiba ni senyap mah. Lepas tu dengar bunyi lah, mikrofon duk on lagi, dengar bunyi orang duk kecoh-kecoh. Orang pun turun. Tengok-tengok kawan yang azan tadi ni meninggal lepas mengucap. Ni real punya, tuan-tuan. Dia meninggal tempat azan tu, tang tu dia rebah, tang tu dia meninggal. Real punya, tuan-tuan. Sama jadi di Masjid Sungai Ara. Bukan Masjid Sungai Ara, surau dekat Sungai Ara. Tuan, azan maghrib nak buka puasa, dia azan, tang tempat azan tu dia rebah. Tuan-tuan, realnya salih alaihi wasallam. Yang best tu yang dekat Shah Alam tu, dia bukan muazzin, dia bukan tok bilal pun tempat tu. Dia bukan tok bilal pun. Hari tu dia nak pergi azan. Tak pernah duk pergi azan. Hari tu nak pergi azan, hari tu dia meninggal. Awak saja-saja pilih kah? Saja-saja nak buat lagu tu kah? Tak, Allah pilih dia lagu tu. Nu dekat Terung meninggal malam bulan Ramadan, meninggal tengah mayat Isyak. Ada salih alaihi Muhammad. Pi cek balik apa dia buat ni. Dia dapat dia panggil apa ni? Mati apa ni? Husnul khatimah, mati baik. Salih alaihi Muhammad. Apakah amalan yang boleh membawa kepada husnul khatimah? Nabi SAW kata apa? Sesungguhnya sedekah itu memadam kemurkaan Allah dan menolak kematian dalam keadaan yang buruk, su'ul khatimah. Tuan-tuan nak mati husnul khatimah, tuan-tuan banyak sedekah. Tuan-tuan, selalunya orang yang banyak sedekah ni, orang akan menyebutkan kebaikan-kebaikan dia selepas daripada kematiannya, dan selalunya dia akan mati dalam keadaan yang paling baik. Macam dekat Terung tu, lepas dia mati, barulah orang tahu, oh patutlah bil ayak lama tak jumpa, rupanya dia duk berderah bil ayak dulu kat dia, bil ayak masjid. Kan senyap sedekah je senyap. Dia ni sebab tengok tu apa ni, abang boceh dia meninggal tu, dia punya ramai orang main jenazah dia. Orang main jenazah ramai-ramai ni tanda husnul khatimah kan, dia mati baik. Sampai kena tak khemah dekat kubur tu, orang duk main ziarah tak berhenti lagi. Lepas berapa hari meninggal dah orang main ziarah lagi. Ya Allah, ni pasal apa ni? Baru tahu berapa banyak sedekah yang dia duk bagi. Dan Allah Ustaz Syahman, macam kubur berdarah dekat mana? Kalau start kan, kat derga. Entah kubur berdarah tu. Tuan-tuan tak tahu kan, payah bercakap orang tak ada WhatsApp ni. Jadi kecoh-kecoh kubur berdarah tu. Duduk tengok esok, tengok tu dia bertakung darah dekat atas kubur tu. Kecoh habis semua orang, buka main ambil gambar lah, viral lah, bawa macam-macam orang kata lah siapa orang ni apa semua. Orang tanya kat saya. Lepas tu masjid tu buat penafian lah. Dia kata ni orang baik, kami kenal dia ni orang baik, dia ni orang banyak sedekah. Tuan-tuan, tahu tak Allah nak tunjuk apa? Tahu tak Allah nak bagi apa? Allah nak tunjuk kebaikan dia selepas dia mati. Kalau tak jadi macam tu, orang nak sebut tak? Orang cerita tak tentang dia? Kalau tak jadi lagu tu, orang duk cerita tentang dia? Tak. Lepas masjid duk cerita, dia ni orang baik, dia ni orang baik, dia ni orang baik, dia ni banyak sedekah, dia ni banyak tu, dia ni banyak ni. Oh, rupanya sebaliknya, bukan Allah nak cerita buruk dia, Allah nak cerita
baik dia. Lepas pada tu orang nak bercakap, masjid bercakap baik, nu sampai dalam nu viral apa semua. Jangan duk kata kat orang ni dia ni orang baik, jangan duk kata dia ni, jangan duk berjangka buruk kata dia ni orang baik. Rupanya Allah nak cerita kebaikan. Anda faham tak ni? Salih alaihi wasallam. Maka tuan-tuan, nak dapat husnul khatimah, perbanyakkan sedekah. Nak jauh pada bala, sedekah. Tambah-tambah kita duduk dalam situasi macam ni. Pagi-pagi nak pergi masjid, pastikan bawa duit dalam poket tu untuk sedekah. Ni waktu-waktu kritikal macam ni. Waktu-waktu yang macam-macam yang kita tak boleh tentu lagi ni. Ni lagu mana entah PKP ke? PKP tak ada tadi menteri Perdana Menteri beritahu kata takkan ada PKP, sampailah nak buat PKP nanti kita akan maklumkan kemudian apa semua. Tapi mustahil tak boleh jadi PKP balik ni. Tak mustahil tuan. Kita pun susah tuan, jangan main-main. Tuan-tuan yang kerja ada gaji bulan-bulan tak apa. Ustaz-ustaz teruk. Ustaz-ustaz lagi teruk, tak ada apa. Tak ada kuliah, tak ada income. Teruk tuan, salih ala Sayyidina Muhammad. Orang berniaga lagi teruk. Orang yang berniaga apa semua tuan-tuan, sangat teruk tuan-tuan. PKP tak tahu. Tak tahu sedekah. Sedekah. Tuan-tuan takut apa dengan sedekah? Tabung lalu ni kan? Habis dah duit dalam poket tu apa? Tanya. Tak habis lagi? Buat bagi habis. Boleh bagi habis, takut apa? Nak simpan buat apa? Nak balik lagi, nak singgah pergi makan ke, pergi minum ke apa? Kalau tak ada plan nak singgah pergi minum, pergi makan, pergi bubuh dalam tabung tu. Bubuh sungguh tuan-tuan, saya habaq sungguh, pergi bubuh habis dalam poket tu. Kalau tuan-tuan tak ada plan apa nak balik, nak pergi singgah makan ke, nak pergi beli barang ke apa semua, tuan-tuan bubuh habis. Pasal apa bubuh habis? Tuan-tuan takut apa? Sebab Nabi kata takkan kurang harta orang sedekah. Siapa kata? Saya kata kan? Tak, saya tolong sampai. Nabi kata takkan kurang harta orang sedekah. Allah sebut dalam Quran, Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Tuan takut apa? Harta kita sedekah tu Allah ganti dengan lebih baik lagi. Tuan-tuan takut apa? Faham tak ni? Berjalan tabung lagi sekali. Saya takut nak bagi. Lah bukan saya kata, Allah kata. Tuan-tuan tak percaya ke Allah kata? Tak percaya ke? Waktu ni bertembung di antara apa? Bertembung di antara nafsu kita. Tadi dah RM10 dalam poket, bolan tabung semua dah tak ada ringgit dah tinggal RM0. Tapi Nabi kata, dah tak kurang Allah kata aku ganti dengan lebih baik lagi. Nak takut apa? Kita duk bertembung, dia duk lawan di antara nafsu kita, kata dah habis ni makin kurang. Tadi dah 1,000, dah bagi dah RM10, tinggal RM9,990. RM10 dah bagi. Kurang dah tu. Dah, Allah kata dah. Nabi kata dah, takkan kurang. Allah ganti lagi. Kita duk bertembung di antara nafsu dengan apa yang Allah kata. Kita percaya kat nafsu lagi daripada percaya kat Allah. Betul ni? Tabung lalu lagi sekali, tengok macam dah penuh tak penuh. Allah Rabbi, tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi Allahumma salli ala Muhammad. Dengan pemadaman dan penghapusan dosa-dosa ini akan membesarkan harapan dan menyinari hati dan membersihkan amalan-amalan. Maka jadilah sedekah itu sebagai satu pintu yang besar bagi amalan-amalan soleh yang lain. Waktu tentang sedekah, Nabi kata apa? Sadaqatun burhanun. Sedekah itu bukti. Bukti apa? Bukti iman. Hanya orang beriman yang mampu untuk sedekah. Orang tak beriman, orang kurang iman dia sangat berkira dalam sedekah. Kata orang sedekah ni lagu mana? Sedekahnya orang bakhil. Orang bakhil sedekah mana? Dia kira-kira berapa yang sedekah. Dia kira sedekah RM1, sedekah RM5, sedekah. Orang yang beriman lagu mana? Dia bagi Dia tahu, dia yakin sungguh Allah ganda 700 kali ganda. Allah sebut dalam Quran, Allah ganti dengan lebih baik. Allah sebut dalam Quran, Nabi kata takkan kurang harta. Nabi sebut hadis sahih. Takut apa? Kita duduk takut. Pasal apa kita takut? Pasal kita kurang iman. Tak apalah Ustaz, kurang iman lah, buat guna ni kata. Baik, yang ketiga, pertama tadi puasa, yang kedua sedekah, yang ketiga kata Nabi SAW, salatul rajul fi jawfil lail, sembahyangnya seseorang itu pada sebahagian daripada malam-malam dia.
yakni ini adalah solat-solat sunat pada waktu malam selepas terjaga daripada tidur. Ayat-ayat Quran dan hadis Nabi SAW saling bantu-membantu dalam menjelaskan kelebihan yang besar bagi solat di waktu malam. Justru itu Nabi SAW bersaksi dengan ayat tatajafa junubuhum anil madaji', lambung rusuk-rusuk mereka jauh daripada tempat tidur mereka. Surah Sajadah ayat 16. Dalam ayat terdapat pelbagai kelebihan solat malam dan membelanjakan harta sebagai penguat kepada sabda Nabi SAW sallallahu alaihi wasallam dalam ayat-ayat yang lain. Maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan Nabi SAW juga menyebutkan afdhalus solati ba'dal maktubat qiyamul lail. Seafdal solat selepas daripada solat-solat fardu ialah solat malam. Dalam Sunan Imam At-Tirmizi daripada Bilal radhiyallahu anhu, Nabi SAW telah bersabda, alaikum biqiyamil lail fa innahu da'bus salihin qablakum wa in qiyamul laili qurbatun ila Allah azza wa jal wa manhatun anil itsm wa takfirus sayyi'at wa matradatun lidai al-jasadi. Tuan-tuan ni tengok ni. Ni kelebihan daripada solat-solat malam, solat tahajud qiyamul lail kita. Kata Nabi SAW, hendaklah kamu bersolat malam kerana sesungguhnya ianya adalah amalan orang-orang soleh sebelum daripada kamu. Sesungguhnya solat malam adalah cara untuk mendekatkan diri kepada Allah dan memberhentikan dosa dan menghapuskan dosa. Orang qiyamul lail dia tak teringin nak buat dosa. Kalau orang tanya macam mana cara nak berhenti daripada buat dosa, qiyamul lail. Orang qiyamul lail dia akan hilang keinginan dia untuk melakukan dosa. Sallallahu alaihi Muhammad, dan menghapuskan dosa-dosa lagi, dan berikutnya sebagai penolak bagi pada penyakit daripada jasad-jasad kamu. Batu ada seorang tulis tentang menyembuhkan penyakit dengan qiyamul lail. Nabi SAW sebut ni hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Ada seorang tu dia buat testimoni, dia sembuh penyakit dia dengan qiyamul lail, penyakit kronik. Orang tanya dia, buat berubat lagu mana? Ubat macam mana? Dia qiyamul lail. Boleh nak? Boleh. Sebab apa? Sebab Nabi kata. Bukannya doktor kata. Nabi kata. Tak percaya kan Nabi kata? Dia buat, tuan-tuan. Dan sungguh-sungguh dia berqiyamul lail setiap malam. Takdir Allah sembuhkan penyakit dia. Dan tambah kita duk penyakit, takut-takut penyakit-penyakit lagu ni, tuan-tuan, bangkit qiyamul lail. Rajin-rajin sikit. Salli ala sayyidina Muhammad. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, perbanyakkan qiyamul lail. Kemudian Nabi SAW sambung tentang kepala dia Islam. Nabi SAW sambung lagi tiang agama adalah salat. Kemudian puncak agama adalah jihad. Kemudian last Nabi kata apa? Pemilik kepada segala amalan itu adalah lidah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi SAW sebut, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia bercakap yang baik-baik saja. Kalau tak mampu, hendaklah dia diam. Ni cerita semua amalan-amalan hebat-hebat masuk syurga, jauh pada neraka, amalan pintu segala kebaikan, semua last Nabi conclude dengan satu je, nama lidah. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan beriman kepada Allah dan hari akhirat, beriman bahawa kalau satu perkataan kita keluar yang tak kena gaya dia, habis semua pahala-pahala amal kita. Tuan-tuan akan jadi orang yang hanya bercakap yang baik-baik je. Kalau rasa macam benda kita tak boleh nak bercakap baik, tuan-tuan duduk diam-diam sudah. Duduk diam-diam. Orang duduk dalam grup WhatsApp tu dia panggil silent reader. Diam duduk kat dalam tu. Orang merapu pun dia diam kat tu. Ni macam apa? Dia kata apa? Cakap yang baik-baik sudah. Kalau tak mampu duduk diam. Nabi SAW sebut dalam satu hadis lagi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi kata, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya Rasulullah, kata seorang lelaki telah berkata, wahai Rasulullah, tunjukkan kepadaku amalan yang akan masukkan aku dalam syurga. Nabi SAW kata, tahanlah ini, pegang lidah. Baginda mengisyaratkan ke arah lidahnya, dan lelaki itu mengulang soalannya kepada baginda Nabi SAW. Telah kehilangan akan dikau ibumu, tidaklah manusia itu diseret di atas hidung-hidung mereka dalam keadaan terlangkup ke dalam api neraka disebabkan apa yang disebutkan, apa yang dilafazkan oleh lidah-lidah mereka. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dalam sebuah hadis Nabi SAW, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dilemparkan seorang itu bainal masyriqi wal maghrib, dia antara timur dan barat dalam neraka tu, dilempar ke seluruh neraka, dia antara timur dan barat, hanya kerana satu perkataan yang keluar pada mulut dia. Nabi SAW sebut pula dalam sebuah hadis yang lain, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, aktsaru
ma yadkhilun nar ma yudkhilun nar al ajwafani al famu wal faraj. Kebanyakan yang memasukkan seseorang itu dalam api neraka ialah dua perkara yang berlubang, iaitu mulut dan kemaluan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dalam sebuah riwayat, Sayyidina Umar telah masuk menemui Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar pada ketika itu sedang memegang lidahnya. Umar berkata, semoga Allah mengampuni kamu. Kata Abu Bakar radhiyallahu an, lidah inilah yang akan menentukan ke mana aku akan dimasukkan, sama ada ke dalam syurga ataupun neraka. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, jadi kesimpulan dia, Imam Hasan al-Basri berkata, lidah adalah ketua bagi badan. Apabila lidah melakukan sesuatu jenayah ke atas anggota-anggota badannya, maka semua anggota badannya akan melakukan jenayah. Jika lidah menahan daripada kejahatan, maka semua anggotanya akan turut serta. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, Islam ajak dekat kita apa? Nabi SAW pesan kat kita apa dalam hadis ni? Nabi pesan untuk kita jaga lidah kalau kita nak masuk syurga Allah SWT. Tuan-tuan boleh buat segala amalan yang hebat-hebat, yang boleh melayakkan tuan-tuan untuk mendapat segala jenis kebaikan dan menjauhkan tuan-tuan daripada api neraka Allah. Boleh buat segala kebaikan-kebaikan, tetapi kalau kita tak jaga lidah, boleh menyebabkan seluruh amalan-amalan kita nanti akan terpadam dan dipadamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sia-sia je. Maka kesimpulan dia apa? Jaga lidah. Malam ni insya-Allah tuan, jadi cukup sekadar tu untuk malam ni. Saya minta ampun, minta maaf salah dan silap. Teruskan beramal dengan doa-doa yang kita sebutkan tadi, yang kita doakan supaya Allah mengangkat bala kita ni, daripada kita sesempurna mungkin habis Allah angkat. Dan tuan-tuan, tak mustahil lepas ni kita akan hidup bersama dengan COVID-19. COVID-19 itu akan duduk dalam masyarakat kita. Cuma kita lah nak kena jaga, nak buat macam mana? Kan? Takkan nak PKP lagi. Saya duduk terbayang, bincang-bincang ni kita apa? Mungkin sampai satu hari nanti, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sampai satu hari nanti kita kerajaan mana negara pun akan biar je. Akan biar benda tak boleh nak kawan, nak buat macam mana? Yang sakit dia berubat. Yang kena berubat. Yang tak kena teruskan kehidupan macam biasa. Cuma kita akan duduk dalam norma yang baru lah. Tak boleh duduk dekat dengan orang, tak boleh nak salam dengan orang, tak boleh nak apalah sebagainya. Allah SWT nak buat macam mana? Nak buat macam mana? Takkan nak PKP lagi kan? Jadi tuan-tuan, apa yang kita boleh buat? Tiga benda. Ikhtiar, doa, tawakal. Ikhtiar, jagalah SOP kita tuan-tuan. Buat macam mana? Tak payah duduk salam lah. Nah, saya tak salam tuan-tuan, jangan duduk marah kat saya. Belagak Ustaz tak mau salam kat saya. Saya pun tak tahu, saya pun pergi merata-rata juga. Ni buatlah lagu mana pun dia kata, oh ini agenda Yahudi lah, agenda Freemason ke apa tuan-tuan. Terus dia kata lagu tu lah, bila nak buat macam mana? Tak mau buat macam ni, terus buat macam ni. Dia buat macam ni. Jumpa orang senyum, dia senyum tu pun sedekah jadilah tuan-tuan. Saya cuma senyum-senyum juga senyum. Ataupun bagi salam. Ya, Assalamualaikum. Tu Nabi SAW suruh lebarkan salam, bagi salam elok. Ni kalau kawan kita tak mau salam kita, terus duk marah kat dia. Jangan sombong lah, tak mau salam dengan aku, tak apalah. Tak apalah, nak buat macam mana? Jaga ikhtiar kita. Yang kedua, doa. Doa tu jangan tinggal. Bismillahirrahmanirrahim tu, a'udzubika kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq tu. Ataupun doa yang ketiga tu, Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal judam wa min sayyi'il asqam. Tu tuan-tuan cari kat internet. Doa tu minta Allah jauh daripada penyakit-penyakit berbahaya tu. Yang ketiga, tawakal. Serahlah diri pada Allah. Buat macam mana kita duduk dalam suasana ni, nak buat macam mana? Tawakal je kepada Allah. Kita doa supaya Allah jauhkan kita musibah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala amin sayyidina Muhammadin wa ala ashabi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna min ibadikas salihin wa hdina siratal mustaqim. Allahumma arina haqqan haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina batila batilan warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Oh ya tuan-tuan, saya lupa nak buat pengumuman. Dekat luar sana, sementara dengan waktu PKP ni, madrasah-madrasah ni agak terkesan lah. Jadi kami lah ni, saya tak berhajat untuk minta wakaf daripada tuan-tuan lah. Cuma kami buat cara untuk kami mencari dana ialah kami buat jualan susu kambing tu.
Jadi saya harap tuan-tuan jangan balik saja, tuan-tuan tolong support lah madrasah saya, tuan-tuan pergi belilah susu kambing kat luar sana. Susu kambing ni saya buat campur dengan beras perang, ginkgo biloba dan kurma untuk ganti gula. Tuan-tuan yang kencing manis, tuan-tuan yang nak diet, nak kurangkan badan, tak mau makan malam-malam, tuan-tuan boleh minum susu tu bagi kenyang. Dia akan kenyang. Anak-anak tuan-tuan nak pergi sekolah, tuan-tuan bagi minum susu ni dulu. Dan dia tak bau hamil kambing pasal kita masuk beras perang. Dia bau beras perang tu. Nah, baru ni pun kami dah masuk, dah buat promosi melalui TV Hijrah apa semua dan respon sangat baik, alhamdulillah. Dan saya harap tuan-tuan dapat bantu kami, tuan-tuan beli dengan niat untuk membantu madrasah, insya-Allah dengan harga promosi yang kita harga pengenalan lagi lah. Insya-Allah tuan-tuan boleh dapatkan dekat luar sana. Yang buat mic kat satu ejen kita dekat sini. Dia bila habis nanti tuan-tuan boleh beli order balik daripada dia, insya-Allah. Terima kasih tuan-tuan atas perhatian. Wallahu a'lam.